Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan daripada ahli PKR dan Rafizi kali ini memang mengejutkan kita semua. Rafizi menyatakan bahwa akan ada, dijangka akan ada halat 7 baharu yang akan diumumkan oleh beberapa ahli PKR, ahli parlimen PKR dan Rafizi. Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli bersama beberapa ahli Parlimen PKR yang lain dijangka mengumumkan halat 7 baharu dalam politik menerusi sidang akbar khas pada hari ini. Menurut sumber dalaman parti, pengumuman rasmi akan dibuat sendiri oleh Rafizi yang juga bekas timbalan Presiden PKR. Kata Rafizi, tunggu sahaja pengumuman rasmi yang akan dibuat, katanya kepada Sinar Harian. Terdahulu, Rafizi menerusi satu hantaran di aplikasi X pada Ahad memaklumkan bahawa sidang media berkenan akan berlangsung di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Subang pada jam 9 pagi. Sidang media tersebut turut akan disiarkan secara langsung di platform media sosial bekas Menteri Ekonomi itu. Bagaimanapun tidak diketahui tujuan sidang media terbabit diadakan memandangkan Rafizi tidak memperincikan maklumat lain. Sementara itu, hantaran Facebook oleh bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR, Iswardi Morni, menimbulkan tanda tanya dipercaya mempunyai kaitan dengan situasi yang berlaku dalam parti berkenan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci ketidakstabilan. Kami benci ketidakstabilan. Saya juga ingin memperkenalkan kepada anda semua, ini adalah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit karena imun badan kita yang tidak kuat lagi. Imun badan yang lemah dan imun badan yang bodoh tidak akan melawan penyakit dari dalam ataupun dari luar badan kita. Apabila imun badan kita tidak kuat melawan, kita tak akan sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga doktor di Malaysia ini. Produk ini juga diluluskan oleh KKM dan juga halal. Saudara, apabila imun badan kita menjadi kuat, imun badan kita akan melawan daripada dalam dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Dapatkannya selagi masih ada masa untuk anda. Ingat, masa tidak pernah menanti anda. Masa itu cemburu dengan anda. Kalau sudah terlambat, baru kita bertindak, tidak berguna lagi. Saudara, hari ini juga kita tertanya-tanya, timbul tanda tanya. Apabila bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR, Iswardi Morni menimbulkan tanda tanya yang dipercaya mempunyai kaitan dengan situasi yang berlaku dalam parti PKR. Iswardi berkata terdapat pihak yang memilih untuk menyertai politik demi memperoleh kuasa, membuat dasar, membuat keputusan dan menentukan hala 7 negara. Namun tegas beliau, itu bukan satu-satunya jalan bagi mereka yang benar-benar mahu membantu rakyat. Jika niat kita nak bantu rakyat, adakah wajib masuk parti politik? Tidak semestinya. Banyak cara lain. Boleh tubuhkan perusahaan sosial, badan bukan kerajaan NGO, gerakan komuniti katanya. Semua itu pun boleh beri impak besar. Jangan kita lupa, minoriti atau majoriti rakyat sebenarnya bukan ahli parti politik pun. Yang tidak sertai parti itu lebih ramai dari sertai parti dan golongan atas pagar itulah jadi penentu siapa naik, siapa turun, katanya dalam hantaran di Facebook. Iswardi menambah, walaupun ahli parti penting sebagai penggerak dan barisan hadapan, kekuatan sebenar tetap terletak pada suara rakyat terbanyak yang senyap
tetapi memiliki kuasa dalam diam, kata Iswardi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang mengatakan bahwa adakah hari ini kerajaan akan tumbang lagi? Adakah hari ini akan ada Perdana Menteri baru yang akan dilantik? Ini semua gara-gara pengumuman daripada Rafizi Ramli dan beberapa pendapat yang menyatakan kononnya Rafizi Ramli akan bersama 13 orang ahli parlimen PKR dan DAP mengumumkan rancangan baharu, halat 7 baharu politik. Pada pandangan saya, ini adalah ulasan yang Anda tunggu-tunggu. Pada pandangan saya, Rafizi tidak akan tinggalkan kerajaan perpaduan. Beliau tidak akan sama sekali menyatakan menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Rafizi mempunyai prinsip yang lebih kuat daripada Azmin Ali. Kalau betul Rafizi mempunyai sikap yang mungkin akan meninggalkan kerajaan perpaduan menarik sokongan itu, sepatutnya sudah lama beliau melakukannya. Yalah, tak apalah, mungkin orang kata ini semua adalah rentetan daripada apa yang berlaku dalam pemilihan PKR baru-baru ini. Saya berpendapat dan berpandangan Rafizi tidak akan melakukan menarik sokongan tersebut. Beliau akan kekal bersama dengan PKR dan Anwar Ibrahim dalam kerajaan perpaduan ini kerana beberapa sebab. Yang pertama, Rafizi tahu kalau beliau bersama dengan 13 ahli parlimen lain cuba-cuba menarik sokongan daripada kerajaan perpaduan ini, yang berlaku tiada apa-apa. Tidak ada apa-apa perubahan kalau Rafizi mengisytiharkan menarik sokongan kerana Anwar Ibrahim mempunyai sokongan sebanyak 153. Jika dicampurkan dengan 13 atau menolak 13, yang masih ada adalah 140. Makna kata Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri, kerajaan akan kekal sebagai kerajaan. Melainkan jika tiba-tiba UMNO akan melakukan perkara yang songsang, akan menarik sokongan bersama dengan 13 ahli parlimen itu. Lalu, mungkinkah Rafizi akan dilantik menjadi Perdana Menteri? UMNO tidak akan melakukan perkara itu. Sebelum itu, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami sayang kestabilan. Dengan tanda pagar kami sayang kestabilan. Dan saya nak perkenalkan kepada Anda semua, ini Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila imun badan kita yang lemah dan bodoh menjadi lemah dan bodoh, imun badan kita tidak akan mampu melawan penyakit daripada dalam dan daripada luar badan kita. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita mampu melawan penyakit sehingga ke akar umbi. Cepat dapatkan produk yang diluluskan KKM ini. Ada sijil halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Ini ialah penemuan paling ajaib, paling besar dalam dunia kedokteran untuk abad ini. Dapatkannya segera dan hubungi nombor telefon yang tertera untuk mendapatkan konsultasi percuma, khidmat nasihat percuma untuk Anda semua. Ingat, jangan sampai terlambat. Ambil peluang ini, pergunakan waktu yang ada. Baiklah saudara-saudara sekalian, jika melihat perkara yang kedua, Rafizi tidak akan meninggalkan kerajaan perpaduan ini dan dijangka yang akan berlaku ialah beliau hanya akan mengumumkan satu gerakan baru atau satu kuasa ketiga yang baru dipanggil penasihat kerajaan, penasihat dasar kerajaan, yang mana mereka akan berkecuali. Mereka bukan golongan ahli kabinet. Apabila mereka jadi ahli kabinet, mereka terpaksa mempunyai etika, nilai etika di dalam bersama dengan komponen dalam perpaduan, kerajaan perpaduan.
Tetapi apabila mereka di luar kabinet, terutamanya seperti Rafizi yang telah meletakkan jabatan sebagai menteri itu, mereka mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengkritik kerajaan dan juga untuk memperbetulkan dasar-dasar kerajaan, termasuklah mengkritik UMNO. Jadi itu sebabnya dijangka Rafizi tidak akan mengumumkan keluar parti, apalagi keluar daripada kerajaan perpaduan. Rafizi bukan pengkhianat, dia tidak akan tinggalkan. Namun demikian, ada seorang netizen dalam ruangan komen di dalam page Facebook mengatakan, beliau bertanya, Rafizi Ramli sebenarnya nak apa? Apa sebenarnya yang Rafizi nak sangat? Kalau beliau terus mengkritik kerajaan ini, adakah beliau nak berniat mahu menumbangkan Anwar Ibrahim? Saya fikir Rafizi Ramli tidak akan bertindak seperti itu kerana Rafizi bukan pengkhianat. Rafizi mempunyai pendirian yang teguh. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang hangat ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.